Okey, subhanallah, seterusnya kita akan sambung lagi muslimin muslimat tentang wanita dambaan neraka ni. Okey. Sekarang kita akan baca satu hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Muslim, muka surat 93. Okey, muka surat 93. Kita baca sama-sama hadis ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nasa wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada dua kelompok, sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelum ini. Muslimin muslimat yang Nabi gambarkan tidak pernah lagi dilihat oleh Nabi. Maksudnya pada zaman Arab Jahiliyah, dahsyat macam mana pun, jahil macam mana pun zaman tu, tak ada lagi suasana ataupun kedahsyatan tu macam ni, macam hari ni. Walaupun zaman tu ada Arab Jahiliyah, terpisah lama, tak ada Nabi, tapi wanita zaman tersebut tidak seteruk wanita akhir zaman ni. Nabi kata tidak pernah aku lihat sebelum ini. Iaitu satu kaum yang membawa penyebat, iaitu pemukul seperti ekor lembu. Mereka memukul manusia dengannya. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, selalu melakukan maksiat dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Kepala-kepala mereka seperti bonggol unta yang sengit. Mereka ini tidak akan masuk syurga. Dan tidak akan dapat mencium keharuman syurga. Padahal keharuman syurga itu boleh dihidu dari jarak sekian dan sekian. Subhanallah. Kita terus pergi kepada bahagian berkaitan dengan kita. Nabi sebut apa? Iaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Sekarang kita dah boleh lihat atau belum? Banyak ke sikit? Merata-rata. Pagi Aeon tu sangat banyak. Nenek orang pun sama pakai seluar legging. Kadang kita kesian kan, perut menggeleber pun pakai baju ketat juga. Kita tengok tu malu. Tengok pun malu. Rasa macam nak pergi hide je. Hide. Maksudnya nak pergi cover. Rasanya ya Allah, malunya ya Allah. Lepas tu ayat kita kalau selim okey juga. Mana ada, selim pun tak okey. Tapi maksudnya bila menggeleber macam tu lagi teruk. Macam nangka dibalutkan. Maksudnya walaupun dia berpakaian tapi nampak semua bentuk badan. Itulah yang digambarkan. Berpakaian tetapi telanjang. Nabi bukan sebut wanita yang bertelanjang. Tak, berpakaian tapi telanjang. Dahsyat. Kita dikejutkan dengan banyaklah di media sosial. Artis-artis kita makin melampau-lampau sekarang. Ustazah ni asyik sebut artis je. Ustazah ni ada masalah dengan artis ke? Saya, kalau saya sebut orang kampung saya, mana ada orang kenal? Orang kampung saya, ui dahsyat. Siapa orang kampung Ustazah? Tapi artis ni, mereka yang ada ramai follower, ada pengaruh. Dan bila mereka buat sesuatu, ramai yang tengok. Kalau orang kampung kita buat video ngarut, berapa orang je tengok? Maksudnya kesan keburukan tu tidak seberat artis-artis yang ada follower yang juta-jutaan. Tuan-puan sekalian, kalau follower ni fanatik, artis dia pakai tudung dia pakai.
Artis dia buka tudung, dia buka. Itu yang berlaku. Sebab itu ramai remaja Islam kita fanatik sangat dengan artis Korea. Bila artis Korea lelaki dia orang dapat jumpa, dia orang biar je diri dia orang tu dipegang, dicium, disalam, digosok-gosok, dipegang kepala sebab fanatik, hilang kewarasan akal. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita tengok apa yang Nabi sebut. Dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang selalu melakukan kemaksiatan dan mengajarkan maksiat tersebut kepada orang lain. Subhanallah. Dia buat maksiat dan dia ajar pula wanita lain buat maksiat. Dia tak cakap direct. Dia takkan kata, okey cara buat maksiat begini ya. Dia tak cakap direct. Okey, harap ramai yang boleh ikut ya, pakaian ketat saya tak. Dia hanya tunjuk-tunjuk je. Tetapi benda itu telah menjadi pengaruh dalam minda anak muda, akhirnya ikut. Dulu kalau kita tengok orang pakaian ketat, kita macam ni tengok 2-3 kali, biar betul ya Allah ketatnya. Sekarang tengok tu dah tak ada apa. Sebab normalisasi. Dah jadi biasa sangat, sampailah orang-orang yang berpakaian tetapi telanjang, mereka rasa mereka dah diterima. Mereka rasa mereka boleh je jadi buat biasa. Sebab kalau dulu dia keluar pakai gitu, ramai yang tengok dia rasa tak selesa. Tapi bila dah biasa, orang pun dah tak heran, semakin ramai dan semakin menjadi-jadi. Okey, kita dah dekat pukul 12. Kita nak pergi kepada beberapa amalan. Apakah yang boleh menjadi benteng kepada umat ataupun wanita akhir zaman? Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim. Okey, rupanya ada ni ya, perangkaan tentang pembedahan plastik. Oh, pasal pembedahan plastik rupanya ada ni maklumat ni. Jumlah wanita menyerupai lelaki dan sebagainya. Dosa wanita sebagai anak. Cuba buka muka surat 105. Muka surat 105. Dosa wanita sebagai anak. Dosa memperlakukan ibu bapa seperti hamba suruhan. Berkasar kepada ibu bapa, derhaka kepada ibu bapa. Dosa wanita sebagai isteri, menjadi musuh kepada suami. Oh, menjadi musuh. Ini memang disebut di dalam firman Allah. Dan sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah bagi pesan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Musuh ialah orang yang ditentang, lawan atau seteru. Maka ketika seorang isteri menjadi musuh kepada suaminya, bukan bermakna dia adalah orang yang menentang suaminya dalam urusan dunia. Bahkan musuh sebenarnya diiktiraf oleh Allah adalah musuh akhirat dan sekutu syaitan. Justru isteri yang menjadi musuh bagi suaminya, dalam ayat di atas merujuk kepada peribadi seorang isteri yang bertentangan dengan syariat, sehingga dia boleh menjadi saham kepada suaminya untuk ke neraka. Di dunia suami isteri ini baik, couple, loving couple, semua orang kagum, semua orang puji, romantik, sweet, potong kaki, orang katakan manis sangat, sweet sangat. Video tu hari-hari lah betapa sweetnya. Tetapi dia tidak sedar, dengan dia membenarkan isteri melakukan apa sahaja, walaupun perkara yang bertentangan dengan syariat, isteri ni, anak yang dibiarkan akan jadi musuh di akhirat kelak. Bila suami ni nak melangkah ke syurga, isteri ni, ya Allah, asbab dia aku rosak dulu. Anak-anak, ya Allah, ayahku tidak pernah menegurku. Mungkin ayah ni kata, sampai hati kamu nak capai ke neraka. Ketika itu tidak ada lagi hubungan ayah dan anak, hubungan suami isteri. Masing-masing mencari hujah untuk menyelamatkan diri masing-masing. Seorang ibu dan ayah minta, seorang ibu minta dengan anak, nak bagilah satu pahala istighfarmu kepadaku, nak mak banyak korban ni. Satu pahala istighfar pun anak takkan bagi. Saling bermusuh kerana saling takut. Sehingga kan para nabi pun, bila diminta oleh umat masing-masing, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Daud ke, Nabi Ayub ke, Nabi Yaqub ke, bila umat-umat pergi ni minta tolong, mereka sebut apa? Nafsi, nafsi biyadi. Jiwaku pada tangannya. Hari ini, hari yang tidak pernah kami melihat, aku melihat kemurkaan Allah sebagaimana murka Allah pada hari ini. Pada hari kiamat, Allah
Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kemurkaannya yang sebenar-benarnya, maha murka. Allahu Akbar. Lalu mereka kata, kamu cari seorang lelaki yang bernama Muhammad, hanya dia saja yang boleh membantu dan menolong manusia yang lain. Sebab itulah sangat bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.